Selamat tengah hari, good afternoon. Hari ini saya ucap terima kasih kepada semua media yang turun untuk sidang media PC Mada ni. Berkaitan dengan ada beberapa perkara lah yang melibatkan Mada, Bernas, Pengilang dan sebagainya, dan juga laporan yang kita nak buat berkaitan dengan kemajuan aktiviti penuaian lah. Aktiviti penuaian padi untuk musim 1 2014 ni. Mada seperti yang kita sedia maklum mempunyai, kita buat 3 fasa tau. Fasa 1, 2 dan 3. Jadi sekarang ni peringkat kalau nak cakap pasal padi masak, fasa 1 ni berada dalam tahap 72%. Fasa 2 about 29%. Dan fasa 3 just less than 8%, 7.8%. So untuk keseluruhan kawasan Mada sehingga kini melibatkan 96,000 hektar ni, lebih kurang 38% lah dah masak tau. So sehingga semalam jumlah tuaian already harvested lah. Sebanyak fasa 1 ni 16.2, fasa 2 3.7 and fasa 3 about 2% lah. So overall di kawasan Mada ni sekitar 7.5%. So kita menjangkakan aktiviti penuaian ni akan sampai ke kemuncak. Kemuncaknya pada minggu ketiga bulan Ogos, di mana kita expect lah dalam lingkungan 149,000 tan akan dikeluarkan ni untuk wilayah 4 saja. Wilayah Pendang ada 126,000, wilayah Jitera Kedah wilayah 2 184 dan di Perlis 111,000 tan. So in total kita jangka dalam 572,000 tan. So di sini isu yang timbul baru-baru ni yang menjadi bualan hangat lah, mungkin setengah daripada saudara-saudari pergi sana, berkaitan dengan kononnya pemotongan padi itu dibuat agak tinggi. Katanya setengah-setengah tempat melebihi 25% dan sebagainya lah. First and foremost saya nak tekankan bahawa kilang-kilang bernas telah secara umum hanya potong less than 19%. No? On average, ni we're talking about average. There are cases yang mungkin ada ekstrim lah, 25, 26, 27. Tapi kita juga kena ingat di awal musim penuaian ni kita mempunyai masalah berkaitan dengan hopper burn ataupun bena perang. No? Dia untuk makluman juga, pemutuan padi ni dia ada banyak faktornya. Pertama sekali sudah tentulah basahnya. Kelembapan ni berkaitan dengan basah, hujan, padi yang rebah, padi yang jatuh dalam tidok kan, dalam sawah tu. And then dia harvest terlalu awal pagi. Mungkin kerana setengah tempat tu dia berebut mesin yang terhad, kawasan tuaian yang lebih. Jadi mesin tu start kerja terlalu awal pagi. Ikut nasihat GAP, Good Agricultural Practices, dia kena mula pukul 11 sebab nak bagi dia kering semua. Tapi saya berjumpa dengan peladang tadi, dia orang kata not possible juga. Sebab kalau start pukul 11 sampai pukul 6, dia hanya mampu buat dalam 10 relung satu hari, which is not feasible, not economical for harvester tu. Jadi itu pun menjadi penyumbang kepada mutu kelembapan yang dipotong tu. And then yang ketiga, penyakit yang kata tadi bena perang tu, di mana mutu padi sebiji padi tu dia tak penuh padi, dia tak jadi beras. Dia mungkin setengah. Jadi kilang mesti tak boleh terima lah sebagai beras. And then yang keempat faktornya adalah berkaitan dengan masak atau tidak padi tu. No? Ada setengah orang ni mungkin baru ni bila ada kawasan tu kena bena perang, dia gelut-gelut, orang Kedah kata, dia rush untuk buat harvesting. Walaupun padinya mungkin
masaknya less than 85%. Dia sepatutnya GAP ni dia kena sekurang-kurangnya 85% padi itu dah masak. Jadi cara nak ceknya adalah di tangkai padi tu, di pangkal tangkai padi itu, pangkal tangkal padi dah masak kan. Tapi oleh kerana mungkin takut serangan bena perang yang menyeluruh tu, maka pesawah dia rush. Dia rush bila dia hantar padi, padinya mungkin ada yang warna coklat, ada yang warna kuning, ada yang berwarna hijau. Jadi bila pengilang tengok, dia potong juga. Jadi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan potongan tu lebih. Tapi saya masih bagi benefit of the doubt, orang kata kan. Maksudnya mungkin kerana faktor, contohlah macam kita di kawasan Mada sehingga kini kita menerima laporan terdapat 3,400 hektar, lebih kurang 3392 kawasan tanaman padi diserang penyakit bena perang. Diserang. Tapi yang betul-betul total loss makna kira padi tu tak boleh nak rescue lah. Dalam 107 hektar sahaja. No? Jadi mungkin dalam 3,392 ni mewakili lebih kurang dalam 3.5% kawasan keseluruhan Mada yang kena bena perang setakat hari ini. Jadi mungkin juga orang-orang ni lah yang mendapat potongan yang agak severe ni. Saya juga nak maklum, okey, berdasar Kementerian Pertanian, arahan yang kita terima, dan kita juga telah pun mengadakan beberapa siri mesyuarat bersama dengan kepimpinan peladang, bersama dengan wakil persatuan-persatuan pengilang. Wakil persatuan pengilang ni terdiri of course lah daripada Bernas, Persatuan Pengilang Bumi Putera, Persatuan Pengilang Sino Malay, Kedah, Perlis, Persatuan Pengilang bukan Bumi Putera secara umum. Kita dah bermesyuarat, kita dah membuat ketetapan dengan kenaikan harga padi yang baru ni 1,200, kita tak mau potongan yang berlebihan sebab tidak ada makna kenaikan harga padi itu naik, tiba-tiba potongan pun naik. Yang tu memang understood. Dan secara umum, kita tak mau, kita pastikan, kita nak minta pengilang-pengilang ni jangan potong lebih daripada 20. Not more than 20. Itu has been agreed upon. Tapi petani di bawah mengeluh kononnya ada kilang yang potong sekurang-kurangnya 20. Faham tak? We told them not more. I mean less than 20, but some people claim that kilang start potong from 20 onwards. No? Yang tu kita telah hebahkan dan cumanya balik kepada yang saya katakan tadi, kita bagi benefit of the doubt ni, maksudnya kita tak mau berprasangka apa kepada siapa-siapa, mungkin kerana faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi itu menjadikan potongan tu lebih. Tapi untuk kilang-kilang Bernas sehingga kini dilaporkan maksimum puratanya 19.6%. Okey, lagi satu, kita juga dalam mesyuarat yang kita putuskan tu, kita bersetuju sekiranya if at all pemotongan itu melebihi 20%, petani-petani tadi berhak untuk berbincang dengan pihak pengilang. Tak kiralah Bernas ke, kilang apa yang dihantar lah, pusat belian ke apa. Katalah contoh dia padinya 25. Lepas tu dia kata tak boleh. Mana boleh potong 25. Jadi ada proses rundingan. Let's say finally kata proses rundingan tu kilang pun tak setuju, dia pun tak setuju, dia ada deadlock, then he can go and sell somewhere else. Tapi masalah yang kita hadapi ialah banyak juga petani yang lori padinya hantar dia tak pergi. Dia cuma terima laporan daripada driver lori kata potong 25. Jadi dia tak ada proses runding cara tu, dah tak ada. Jadi kita you all tolong tulis sekiranya terdapat deadlock ataupun permasalahan potongan yang lebih-lebih ni, petani diberi ruang untuk berunding bersama dengan pengilang sehingga mencapai kata putus. Contoh macam Bernas, dia ada cases yang dilaporkan mempunyai pemotongan yang sampai 20 lebih. Contoh ada satu kes pemutuan sebenarnya 30% tu.
Tapi dalam perbincangan tu tuan-tuan pun tuju kata 24. So makna Bernas sacrifice 6%. Faham tak? Jadi kita pun tak mau Bernas tutup ataupun kita tak mau Kelang tutup just because nak jaga petani. Oh, sebab dasar kata jangan lebih 20, sedangkan dia hantar padi yang tak ikut kualiti yang saya sebut 4 perkara tadi tu, tak boleh lah. So dalam konteks ini pada saya lah, saya melihat bahawa semua pihak kena memainkan peranan lah. Kita pun nak jaga petani, kita juga pun nak kena jaga pengilang. No? Jadi kalau pengilang terlalu banyak sangat dia nak kena tanggung rugi, dia pun tak boleh. Kan? And then untuk makluman juga, maybe you all can ni, I minta lah you all dapat ni semua kan. You all tolong highlight ni pemutuan sebenar ni kalau boleh lah, kalau boleh any paper yang boleh tu, then if you all need further details ke apa. Ni more of education, mengeducate kan. Kita nak melaksanakan program pemutuan sebenar yang akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian Datuk Seri Ismail Sabri pada 16 hari bulan ni. 16 hari bulan ni di Teluk Malik Jitra. Kita akan lancarkan kempen pemutuan sebenar. Jadi dalam ni banyak detail saya tak payah elaborate di sini. Kita cerita isu-isu berkaitan sebelum, semasa dan selepas menuai. Kemudian all the kriteria pemotongan apa semua ni lah. Jadi kita harap dalam tempoh 2 tahun yang akan datang. No, bukan immediate. 2 tahun yang akan datang, semua pihak faham cara-cara pemutuan sebenar ni dan akan dapat kita laksanakan. Dengan harapan dia tidak memberi kerugian kepada mana-mana pihak. Sebab itulah dalam MADA ni pun sendiri, peranan MADA, dia menggerakkan GAP ni, Good Agricultural Practices, amalan pertanian yang baik ni, bermula daripada proses pembajakan, tabur benih sampailah ke harvesting. Jadi dia merangkumi semua-semua ni lah. Dengan harapan satu hari nanti tidak ada pemotongan lah. Contohlah macam kita bercakap soal kadar WAP, moisture less than 14%, zero. Contoh macam Bernas dari makluman kita tadi, benih-benih padi, pengeluar benih padi ni hanya dipotong 12%, which is very good kan. Jadi macam tu lah. Jadi semua ada kriteria ni. Jadi saya nak minta whoever lah kalau boleh nak buat, dia panggil apa, write up lah, eksklusif apa, tolong lah. Ada poster tu, Ada poster ni semua ni lah. You boleh bagi dekat depa lah seorang tu. Ya ada kopinya. Semua kita bagi dalam deck. You dapatkan ni. Ini proses pembelajaran jangka panjang lah. Jadi eventually kita nak supaya kita nak supaya semua mengikut GAP ni. This is GAP, Good Agricultural Practices, amalan pertanian yang baik, yang perlu ada pada semua. Kita akan panjangkan kepada sampai bawah peringkat PPK, kepada peringkat unit padi MADA tu, dan juga kepada petani-petani keseluruhannya lah. Jadi ini amat penting lah, no? Yang tu lah PC hari ni. Apa lagi? Soalan. Total tadi 572 dia kurang tu macam mana berbandingan musim sebelum ni? Apa dia? Dia perolehan 575 hektar. Kawasan yang padi. Oh, kita jangkakan secara keseluruhan pengeluaran musim 1 ni akan lebih pada tahun depan, daripada tahun lepas. Dan cuma musim ni kita hanya ada peningkatan dari segi serangan bena perang tu. Tapi yang total loss sehingga kini sekat 104 hektar je lah. Sebab saya nak maklum kat tuan-tuan tu, padi ni dia very sensitive. Dia banyak variables. Dia tak cukup ayak, dia ada isu ni. Dia lebih ayak, dia isu ni. Dia kemarau sangat, dia isu ni. Jadi dia never ending problem. Jadi contoh macam bena perang ni, dia ada kaitan dengan ayak lah. Lepas itu penjagaan racun tu. Racun tak sampai, racun yang digunakan tak betul dia punya brand, dia punya yang dicadangkan. Jadi petani pun ada merungut, kita pun dengar lah. Dan yang tu kita ambil tanggungjawab dan kita ambil perhatian. Racun-racun yang lambat sampai,
racun-racun yang mungkin tak sesuai, yang tu MADA akan buat satu kita ada retreat nanti, kita akan buat lah. Kita akan recommend beberapa brand cukup lah. Tak payahlah ikut sinarai yang penuh daripada yang dikeluarkan sampai 80 jenis, sampai last kali banyak yang dihantar ke sini tak berkesan. Yang tu kita akui. Ada juga brand-brand cap-cap racun yang mungkin tak sesuai mengikut ni lah. Tapi masalah penggunaan racun ni pun cara penggunaan tu pun penting juga, timing pun penting juga. Jadi semua pihak kena main peranan lah. 104 ni kawasan estate padi sekali lah. Masih tadi. Termasuk. Tapi dia kita tak dapat secara detail berapa di estate padi, berapa di luar estate lah. Jadi serangan bina perang macam kita juga musim lepas dah dengar BLB. Tapi di sini musim ni tak dengar lagi pun. Kan, BLB ni bakteria liblat, bakteria hawar daun. Musim lepas berlaku. Ada juga di kawasan kita lebih kurang 1000 hektar. Di Sekincan sampai katanya 40%. Tapi musim ni tak jadi. Ni jadi saintis MADA dan Mardi kena kaji. Adakah ia because of the weather, sebab cuaca, bekalan air dan sebagainya lah. Jadi ni. Tapi pada saya petani-petani seharusnya mengikut nasihat yang diberikan, dan yang penting sekali jadual untuk meracun tu. Timing dia tu penting. Kan? Saya tadi ada di Jerlun sama dengan satu syarikat chemical lah. Dia pun adalah schedule lah. Dan nampak dari segi cara tu, yang ikut tu nampak cantik lah. Tapi bulan depan belum tentu lagi. Dia ada masalah lain pula. Kan dia banyak variable sangat. No? Bena Perang, saya boleh maklumkan sikit. Serangan perosak. Okay. Bena Perang. This one is tahun. Ikut wilayah lah. Ikut wilayah. Okay. Wilayah 1, wilayah 2, Okay. 3. Okay, sehingga kini wilayah 1 293 hektar. Wilayah 2 ni, belah Jerlun kita ni, 1768. Yang ni termasuklah kawasan Kot Diang. Yang paling teruk ni A2 di Kot Diang, Bukit Hantu, 1153 hektar. Yang tu paling teruk. Memang mata kasar saya tengok pun teruk. Wilayah 3 233 hektar. Dan wilayah 4 1100. Serangan, kawasan serangan. Kawasan serangan lah. Ya. No? Tapi yang hancur tu ni, yang mana 100% loss, total loss kita kata. Wilayah 1 56, wilayah 2 27, wilayah 3 sikit sangat 4, wilayah 4 29. Total loss. Ya? Wilayah 1 56.7. Out of 293 tu. Serangan okay, you can put 56 over 293. 293 makna serangan. 57 rosak. Wilayah 2 27.5 over 1768. Wilayah 3 ni 4 saja over 233. And then wilayah 4 ni belah Jerai. 29.5 over 1102. Maksudnya serangan tu ada, tapi masih di-contain lah, masih kita mengawal lah. Tapi ada yang tak sempat kawal tu, dia ralik, dia mungkin dia pergi rumah anak dia di Pahang lah, balik-balik burn terus. No. Nilai kalau in term of hektar, kalau you convert kali 6, kata tadi lah 104 tan tu, 104 hektar kali 600 kali lah RM1,200. Itulah amount dia. 300,000. Biar kurang 300,000 Cik Maki kita. So far. No? Tak termasuk subsidi tau. Subsidi you kali pula 2,645. Lagi banyak lah. Itulah. No? So real direct loss is to 1,002. Sebab bila dia orang tak boleh hantar padi, dia tak dapat subsidi padi. Jadi tak boleh kira macam tu lah. So
104 hektar kali 6 tan kali 1,200. Itulah dia punya loss. Direct loss. Okay. Ada lagi soalan? Okay, kita bagikan you all ni lah data-data ni kan. So you all can pick up and ni lah. No? Adalah beberapa perkara-perkara ni. And then kita dah bagi ni. So tengoklah yang mana boleh tulis. Untuk petani kes yang petani yang tak boleh dia terpaksa kita mengalami kos menanam, Ya. bukan. Ya. Potongan ni tak yalah. Macam pihak benar dia ada selarasan tak potongan. Yes. Selangor pula. Bernas dia ikut arahan kita. Arahan kerajaan, bukan kita, bukan MADA. Dia masalah dia tuan-tuan, saya nak cakap. Inilah predicament petani. Yang saya kata Kedah itu padi itu miskin itu Melayu tau. Orang kampung lah Melayu kan. Chinese pun ada juga, yang buat bendang pun ada juga, tapi tak banyak. 90% over Melayu. Kita ni at the mercy of kita pengeluar. Selalu kan, you jadi pengeluar dan you tanam sayur pun you kena, you tanam padi you kena, you tanam getah pun you kena. Betul tak? At the mercy of, tak kira lah faktor international ke apa kan. Tapi macam Bernas, dia adhere to the apa nama, macam gentleman agreement lah, bukan arahan sebenarnya. Kita nak membela petani juga. Kita nak bela, kalau nak ikut pemutuan sebenar ni, memang kena ni lah. Tapi kita juga ada isu-isu lain. Pengilang-pengilang pun duk bising juga lah ni. Kita ni beli 1,200 potong nak kena ikut standard. Harga beras tak naik. Jangan tulis. Jadi semua isu kan. Jadi kita nak balance kan. So benda-benda tu lah. Jadi ada yang saya kata tadi kilang-kilang swasta yang potong lebih. Tapi kita kena ingat, saya kata tadi benefit of the doubt tu bermaksud mungkin padi yang dihantar itu kualiti yang terlalu teruk. Macam data Bernas ada kes. Dia bagi detail semua. Dengan gambar lori semua dah ni. Lori, okey saya bagi tahu. Contoh Bernas punya data ni, dia kata kawasan Kangkung, tarikh 6/8. Nombor timbang. Ni cheat. Weighing cheat ni. And then ni dia punya reference BBRP apa ni. Lepas tu penjual nama apa? Ahmad bin Zain. Berat kasar 2.2 tan. Pemutuan tawaran. Pemutuan sebenar 30. Negotiated, dia agreed 24. Itu satu kes. And then kes nombor 2 ni. Kampung je 29% tinggal 23. Kalau nak ikut Bernas dia 29 lah, tapi atas budi bicara kan. Dan ada ni 30 tinggal 24. Jadi Bernas pun dah mendapat macam guideline juga. Ceiling dia boleh pergi, floor dia boleh turun kan. Macam tu lah. Tapi saya ingat yang penting saya nak minta tolong sangat-sangat ni long term, this is very important lah, GAP ni. Yang semua orang lah yang mungkin selama ini contohlah bila dasar kata 17%. Macam ada orang komplain dalam soal bank kata selama ini kita hanya mendapat potongan 17%. Saya kata ada petani yang buat cantik. Contoh yang good GAP lah, yang ada kelab jelapang ni, kalau you jumpa dia orang 8 to 10 tan punya group, you tengok padi dia memang cantik gila punya. Then dia subjected to 17 juga. Saya kata it's not fair. Nampak tak? Orang melihat potong hak teruk je orang tengok. Tapi hak petani yang kajian betul, yang ikut amalan buat ni apa semua, dah kena borong, potong macam ya. So, tak ada insentif juga. Jadi kita harapkan bila yang ni terlaksana, pemutuan sebenar ini terlaksana, maka siapa yang rajin, siapa yang till the soil, sweat out, dia dapat deserve to get 2-3% better than orang yang tak berapa rajin. Orang yang tak berapa rajin, dia jadi bell curve lah. Rajin, average, worst case. Dia akan pergi sampai manggat tu. Jadi benda ni, ialah selalunya lah orang yang nasib korang baik ni, dia hanya komplain bila dia kena potong, tapi dia terlupa masa dia tak berapa puluh buat je. Dia terlupa kan. Jadi these are the issues lah yang kami di pihak MADA akan educate, akan terus-terusan. Saya tadi pun turun di peringkat unit tu, peringkat kampung ni, jumpa dengan orang kampung, bincang dengan dia orang apa-apa isu ni lah. Jadi tidak, saya nak you akan boleh tulis juga pihak pengilang
tidak pernah orang kata apa sekali-kali berasa nak mengenayakan siapa-siapa. No? Jadi itulah. And then saya juga bagi pihak Petani Mada, you all kena tulis. Bagi pihak Petani Mada sebagai pengurusi Mada, saya merayu kepada semua pengilang untuk adhere dengan saranan yang kita buat. Kita merayu supaya jalan penyelesaian ni kita ambil the best level compromise lah. Kalau beyond 20, negotiate. Lepas tu apa orang kata apa level yang dipersetujui lah. Tapi kalau let's say tuan tanah, tuan petani tu kata, oh no, mine shouldn't be 25. Tuan kilang kata tak boleh, kena 25. Kalau tak mau juga, dia angkat lori, dia pergi kilang lain. I mean, kita bagi avenue. Kita bagi avenue pilihan. Jadi inilah. Dan macam Bernas buat ni, untuk makluman kan, dia siap dengan sampel. Ni, gambar. Gambar padi ni. Yang dia kata why dia potong 29%, 26%. Dia ada sampel. Dia keep the sample. For reference. No. Jadi kalau kata mungkinlah besok-besok satu peringkat lah mungkin 10-20 years time, 5-10 years time, konon-konon kod adalah kod lah KPDN KK nak buat tribunal kan. We have got all the evidence. Sampai peringkat tu. Ni yang kita buat ni. Jadi kita nak lah supaya you boleh lah tulis sikit. Saya menyeru, merayu kepada kelang terutama kelang swasta, Melayu ataupun bukan Melayu, ikut cara Bernas. Cara Bernas buat ni, this is gonna be our SOP juga. No, ni saya bukan cakap saya ni Mada, saya cakap baju Mada ni, saya pengeluar tau. Saya pun sebagai pengeluar lah kami ni. Kami pun bergantung kat depa. Tapi kita bercakap dalam konteks kementerian, kita nak supaya dia jadi satu SOP kepada semua kelang-kelang besok. Kalau yang disputable tu kita buat sampai peringkat ni. Bukanlah semua you all buat semua belian macam ni. Yang dispute lah, yang belian-belian biasa ni ada lah receipt tapi tak ada lah sampel dia simpan kan. Padi yang berkulat, padi yang terbakar, padi yang kuning, padi semua ada ni. Lepas tu ada batang-batang jerami dalam tu, semua ada, semua impurities. Kan? Jadi inilah yang kita akan buat, termasuklah dalam pemutuan sebenar ni yang akan dilancar oleh menteri. So saya ingat kalau boleh lah, please you all take up je lah utusan Metro, Sinar. Kalau boleh tu print hari 16 bulan. Pemutuan sebenar based on kita punya ni lah. No, so that bila menteri mai dia pun launch, jadi senang. Besok you all boleh tanya dia punya ni je. Kalau boleh lah minta tolong, no. Kalau minta PRO Mada tolong lagi ke apa, you all buat lah. Tolong kami sama. Sebab proses dia masalah je, I tell you what happen now. Dan saya pun menjadi pengurusi baru. Tok Man pandai cakap lah. Kami dah buat benda 40 tahun. Nampak mindset. We have been doing this for the last 40 years. Tiba-tiba you kata macam ni. Jadi nak ubah mindset tu. Sedangkan we are moving towards ni lah kan. And then macam dia actually the industry should be balance. Maksudnya petani pun jangan rugi, kelang pun jangan rugi. Beras pengguna pun jangan tertekan. Jadi barulah aman negara ni. Tu ya. Okey. Soalan lain sikit. Okey. Ada kesan tak El Nino ni? Saya melihat bahawa ni peribadi lah. Saya melihat bahawa sepatutnya sekarang ni mula dah musim hujan tau. Dia mula hujan lah untuk harvesting. Patutnya kita jangka musim 1 ni kebanyakan kita akan harvest dalam hujan. Tapi sekarang ni kurang hujan. Adalah sikit-sikit tapi tak hebat ya. Mungkinlah sebab El Nino. Jadi tapi dari segi bekalan air apa semua untuk musim ni settle. No problem whatsoever. Kecuali ada seorang dua yang terlewat. Saya ada tengok tadi orang dah potong belah ni baru buntin tadi. Saya kata teriaklah dia. Sebab dia tak ikut jadual lah. Yang tu kita tak boleh layan lah. Mana boleh layan semua. Tapi secara umumnya saya melihat bahawa ada kesan lah. Kesan dari segi, tak tahu lah rainfall punya data, how do you see? Lesser? Mungkin sekarang kurang sikit tapi dia akan naik balik lah. By September? September. So that's why kita pun nak, kalau boleh tu jangan terlewat daripada 31 Ogos lah. Harvest. Sebab memang tempat saya pun Jerlun, September memang hujan dan ribut. Saya kena menunggu dengan penuh debaran. Beberapa rumah akan ditiup angin lah. The pattern now, April, September.
Kita boleh jangka. Tapi doa lah bagi tak ada. Anything else? Yeah. Do you have that? Ada. Huh? We have. You get from Cik Kamarudin sekejap lagi ya. Apapun lah yang penting you kena stress sikit. Kalau mana-mana petani yang mendapat potongan lebih daripada 20% mempunyai ruang untuk berbincang sehingga dipersetujui kedua pihak. Kalau tak setuju, impas, then dia ambil padi dia pergi jual tempat lain lah. Macam tu. Tapi I'm sure dia tak buat itu kan. So saya pun tak mau komen directly what happen yang di ni apalah, di ni kita akan bagi laporan kepada kementerian. Tapi saya kata tadi benefit of the doubt tu yang kata penuaian awal musim yang memang ada bina perang, yang mungkin dia pun padi dia rebah. Saya boleh bawa, saya vouch sendiri, vouch. Saya satu hari minggu lepas, sebelum saya ke KL tu, saya lalu satu tempat. Oh, saya bawa macam potong awal ni. Dia kata, ni kena lah, bom. Dia pun potong awal. Dia pun mungkin salah seorang yang kena 25%, tak tahu lah. Jadi dia nak avoid total loss, dia kerak awal. Jadi dia kena sacrifice lah, dia potong lebih sikit. Tapi yang instigate untuk berdemo, buah pelekat semua ni, itu tak apa lah. Dia mungkin tak turun bendang pun. No? Okay? Alright.